pre-council ni sendiri. Cuma saya tak pastilah apa yang dia boleh buat. Sebab hamba Allah ni pun cekap juga, ya. Nak kata dia tak cerdik, bodoh, menipu sijil, itu satu hal. Tapi maknanya nak jadi penyamun, nak jadi penjuri ni tak payah masuk universiti. Dan mungkin orang yang tak masuk universiti, yang tak kerti, orang yang tak masuk universiti yang lebih tahu, lebih pandai, lebih cekap menyamun, menipu dan sebagainya, ya. Dan dia lebih berani, ya, lebih daring, lebih adventurous. Kadang-kadang saya pun geleng kepala, berani dia, nama tuanku pun digunakan. Tapi setahu saya lah, bukan Mamat ini seorang saja yang guna begitu. Yang dulu-dulu pun sama juga. Jadi kita takkan nak pergi cek kan, dia tuanku berkenan yang ini. Takkan kita nak pergi tanya istana pula, kalau betul kan, nanya kita kan. Jadi istana pun diseret dalam proses ataupun aktiviti membalun ini, ya. Jadi saya fikir poison letter, surat layan, tetapi saya rasa bukan mudah untuk menafikan apa yang di dalam surat itu. Soal aktiviti dia menghisap cerut, mabuk, main karaoke dan sebagainya, itu soal peribadi. Tapi saya rasa kalau tidak, ataupun dia tidak ada kedudukan sebagai kedudukan yang ada sekarang, dia tak boleh buat benda tu. Dia tak mampu nak beli cerut yang mahal-mahal tu. Dia tak mampu nak minum di kelab-kelab yang eksklusif yang orang tak boleh masuk, ya. Jadi maknanya dia ada akses kepada segala kenikmatan itu kerana dia adalah orang nombor satu dalam kerajaan negeri. He is the head of the government, ya. Setaraf dengan ketua menteri yang lain, menteri besar yang lain, dan title-nya sama dengan Perdana Menteri kan, YAB kan. Jadi memang mau tidak mau dia terpaksa menyebut juga aktiviti-aktiviti yang dianggap peribadi tadi kan. Dan sebenarnya bila kita jadi public figure, tak ada yang peribadi lagi dah. Sebab itu apabila Tony Blair sebagai Perdana Menteri Britain dipersoalkan di Parlimen, di House of Commons di London, di Britain sana, dia buat facial treatment, ya, buat rawatan muka, dipersoalkan di Parlimen. Itu bukan lagi personal lagi dah, ya. Begitu juga bila Mrs May, pengganti Perdana Menteri sebelum yang ada sekarang ini, menjadi Perdana Menteri, suaminya terus diisytiharkan tidak lagi terlibat dengan syarikat dia, ya, kerana dibimbangi, ditakuti nanti akan mendapat kelebihan ataupun advantage daripada kedudukan isteri beliau sebagai Perdana Menteri Britain, ya. Dan kita memang dah baca lah, Cherie Blair, ya, QC, Queen Counsel, senior lawyer, ya, juga dipersoalkan kedudukan sebagai peguam, mengambil kes dan sebagainya, yang barangkali di Malaysia belum sampai lagi ke tahap itu. Bahkan bila dia bercuti pun menggunakan bajet airline pun menjadi berita di dalam media. Jadi begitu tingginya standard of integrity yang diamalkan di negara-negara barat sekarang, dan lambat laun akan juga menjadi satu perkara yang mungkin dipersoalkan. Jadi tak ada yang peribadi lagi dah. Dihisap cerut, orang tanya cerut dia satu batang apa? Bukan, kelab mana dia pergi, kereta apa dia pakai. Tapi kawan kita ni hebat lah. Dalam keadaan Covid, orang tak ada kerja, orang kehilangan bisnes, dia boleh beli Lexus dan tunjuk pula tu. Itu yang dia ni seolah-olah macam tak ada hari esok. Sebab kita politician ni takut election anytime, bukan 5 tahun. Macam di Sabah, tiba-tiba je election kan. Macam matilah kan. Mati entah bila kan. Tiba-tiba dalam kubur, bangun malaikat baca. Faham? Macam mana? Kan? Jadi macam tu. Tapi tu saya kata daringnya kawan kita ni. Dia tak peduli. Dia boleh tunjuk, dia boleh bawa Lexus baru dia. Ya. Dan apa perasaan exco di keliling tu? Diperbodohkan. Sebab itu saya tak terkejut bila Datuk Saran kita bubar Jalan Bersatu tu, masuk UMNO. Tapi masuk UMNO tak ada lah special provision kan. Masuk jadi ahli biasa lah. Menang-menang, kalah-kalah lah. Itu signal yang cukup bagus tu.
yang jelas daripada rakan UMNO dia. Dan saya pun kadang fikir juga, dia tak fikir nak bertanding semula ke? Bila turun kawasan saya tanya apa dia buat, tak sangat apa dia buat, muka pun tak nampak kan? Jadi ini yang berlaku. Dalam keadaan itulah bila media tanya kepada soal pembubaran Dewan, dia buat satu kenyataan yang pada saya cukup lucu dan saya tak tahulah dia nak memperbodohkan orang ke ataupun dia nak menunjukkan kebodohan dia tinggi, saya tak tahu. Dia kata dia heran dengan kenyataan beberapa orang menteri besar yang mengatakan bahawa Dewan Negeri takkan dibubar. Dalam media kita ada baca kenyataan daripada Menteri Besar Kelantan, Menteri Besar Kedah, Ketua Menteri Pulau Pinang yang saya ingat, masing-masing mengatakan bahawa Dewan Negeri tidak akan dibubarkan walaupun Parlimen dibubarkan. Jadi Peja berasa pelik, dia kata macam mana ni, apa dia cakap ni? Dia kata kalau Parlimen dibubarkan, Dewan Negeri mau tidak mau dibubarkan. Memang ini yang peliknya. Kalau tak cerdik pun biasa orang politik tahu bahawasanya Dewan Negeri ini dibubarkan tak ada kena-mengena dengan Parlimen. Sebab itu di Sabah dibubarkan tak ada kena-mengena dengan Parlimen, dibubar gitu saja. Ini urusan antara kerajaan negeri, ketua menteri atau menteri besar dengan sama ada tuanku sultan ataupun tuan yang terutama yang ketua negeri. Tak ada kena-mengena dengan federal. Begitu juga di Sarawak kan? Yang bermula tahun 70 lalu tahun 69, kerana di tarikh berbeza, Sarawak berbeza pilihan raya negeri atau pembubaran Dewan Negeri dengan federal. Kita pilihan raya federal, dia tak ada. Sarawak, kenapa? Sebab dia bermula lagi dah berbeza. Dia 5 tahun, orang 4 tahun, dia 5. Jadi memang tak ada kena-mengena. Jadi hamba Allah ni dia berkata pelik, terpinga-pinga dia. Pada saya bukan soal kebodohan dia. Kalau inilah kefahaman yang ada dalam ataupun dalam sebagai ketua kerajaan, jadi dia tak fikir barangkali yang sebenarnya kuasa ataupun kebiasaan convention ialah bahawa yang minta bubar ini sebenarnya Perdana Menteri atau Menteri Besar atau Ketua Menteri. Jadi kalau dia sendiri keliru dan tak tahu bahawa itu kuasa dia yang kena bawa kepada tuanku, saya pun heran, ni apa benda ni? Tak tahulah, mungkin banyak sangat isap cerut ke ataupun barangkali sudah banyak sangat berapa botol, tak tahulah. Tapi maknanya kenyataan dia pelik. Bukan? Barangkali pada dia itu original lah kot. Memang dia faham macam itu kan. Tetapi bila dia mempersoalkan menteri besar yang lain yang mengatakan tegas bahawa kami takkan bubar, dia pelik. Kan? Jadi ini reflect atau menggambarkan atau menghina rakyat negeri Perak macam ini ke? Jadi kita tidak menyangka bahawa seorang menteri besar boleh cakap macam ini, bukan? Kita tak suruh lah dia baca constitution, mana dia fahamnya kan? Nak baca constitution dia orang masuk universiti pun tak faham kan? Apa tak kita tak masuk. Tapi ada juga orang tak masuk universiti faham, ada juga kan? Sebab kadang-kadang orang ni tak ada sijil, tak ada ijazah, dia tak ada peluang. Mungkin keluarga dia miskin, tahu macam mana dia kena buang universiti ke benda kan? Bukan pasal tak cerdik tak. Baik, jadi itu apa yang berlaku ya. Satu, cara dia mengendalikan, cara dia bercakap, kefahaman dia tentang proses itu. Dan juga saya pun tak tahu apa yang berlaku dengan exco-exco yang lain. Jadi bila dah kita dengar ada pre-council yang berbeza, kita pun berasa, tapi pada saya bukan perkara baru lah, ya kan, biasa ya. Tapi yang jadi persoalan ialah bila benda itu orang luar pun tahu, ya. Maklum sajalah, walaupun benda ni benda yang dikatakan sebagai rahsia, sebagai terperangkat dan sebagainya, tapi kita kena faham kerani ada pegawai, ada dan sebagainya. Dia takkan orang ni tak cakap, bukan? Dan orang ni setengahnya dah berpuluh tahun kerja di jabatan kerajaan itu, dia dah tengok macam-macam jenis Perdana Menteri, jenis macam-macam jenis menteri, macam jenis exco, macam-macam jenis kerajaan, bukan? Dia boleh bandingkan. Dan orang ni cerdik belaka, benar tak? Graduate belaka kan? Jadi inilah satu perkara yang
Mau tidak mau rakyat kena tahu, sebab kita nak negeri kita ditadbirkan dengan baik, dengan telus, ya. Sampai sekarang kita tak tahu apa berlaku dengan MAPS itu, kan. Hari itu memang kita nak bawa perkara itu ke Dewan, tetapi sentiasa diblok, sentiasa dihalang, ya. Bila nak bawa, ada orang report kepada SPRM pula. Dah report SPRM, sudahlah benda ni, ni dah dilaporkan kepada SPRM, jangan cakap, jangan bawa ke Dewan. Senang, kan? Yalah, kita tahulah maknanya trik buat report itu hanya sekadar untuk menghalang perkara itu dibincangkan dalam Dewan. Ya, memang kita tahulah, kita bukan boleh menyeret semua orang, tapi sekurang-kurangnya bila perkara itu dibawa dalam Dewan dan disertai dengan kertas putih dan sebagainya, maka itu maksud accountability, itu maksud the government is responsible or answerable to the house. Itu maksudnya supaya rakyat tahu. Tak semestinya dibawa ke mahkamah, tak semestinya dipenjarakan, tetapi ini yang dipanggil sebagai political responsibility.